Ah, tak nampak pun. Kejap Tengok ni. So ada 16 orang. Okay. So 16 orang pun kita layan je. Okay. Pertama sekali saya seperti yang Huda dah kenalkan tadi. Nama saya Nora Syikin binti Yusof. Saya ni anak jati Negeri Sembilan lah. So selalunya saya bersiaran dengan SM Fairuz. Jadi dia apa? Bolehlah borak-borak Negeri Sembilan. Tapi dengan Huda tak boleh lah. Huda orang Kelantan. Tapi Walaupun duduk dekat Negeri Sembilan uh, faham 10 sebab tahun, Huda tak boleh bekerja nak dekat cakap dengan Gembau. Zoe. Ah, Tapi faham kan? Okay, so malam ni giliran saya pula. So sebenarnya dalam bulan Januari ni dah ada banyak minggu. So ini adalah minggu yang kelima. So sebenarnya tiap-tiap minggu dah ada dah kelas Zoom. Penerangan tentang produk, penerangan tentang sistem, penerangan ladder of success, penerangan macam mana nak kira keuntungan, semua dah ada. So yang saya ni adalah orang kata pengulangan. So kalau minggu pertama masuk tak faham, minggu kedua masuk tak faham, minggu ketiga masuk tak faham, minggu keempat tak faham, insya-Allah mungkin minggu kelima ni faham. So saya harapkan penerangan saya ni menyebabkan anda fahamlah terutamanya tentang fasiliti yang Quantum Meter sediakan untuk kita. So kalau kita faham, so kita boleh dah tahu dah apa kita nak buat. So tak perlu orang nak tanya-tanya kita kan. So kita tahu dah apa kita nak buat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Okay, so ada 18 orang. Okay, so yang 18 orang ni saya nak tanya, adakah anda baru daftar? Kalau baru daftar, tulis satu. Kalau dah lama daftar, maksudnya introducer ke dealer ke, tulis dua. Sebab saya nak tahu siapa audiens saya malam ni. So banyaknya, alah Didila. Dah pandai. Cik So dua, banyak ni dua. Lagi? Dua. Satu. Dua. Okay, banyak satu kau banyak dua ni dah. dua banyak. Banyak dua. Maksudnya kalau banyak dua ni maksudnya dia dah selalu join kelas Zoom. So dia memang jenis rajin menuntut ilmu. Okay. So daripada soalan saya tadi, sama ada baru daftar ataupun sudah introducer ataupun dealer, saya nak pecahkan lagi. Okay. Uh, Join Quantum Meter ni, kalau nombor satu kena paksa. Tulis nombor satu kena paksa. Paksa kat mak ke, paksa kat kakak ke, paksa kat abang ke, paksa kat suami ke. Okey, tulis satu. Yang kedua, join Quantum Meter ni sebab nak simpan emas je. Okey, yang ketiga, join Quantum Meter sebab nak income. Okey, satu ke, dua ke, tiga ke? Okey, tulis dulu. Okey, tiga, dua. Macam Didi nak Ashikin. Okey, siapa lagi? Dua? Dua dan tiga. Simpan dan income. Betul, bagus. Dua dan tiga. Okey, lagi. Faster. Dua, tiga. Dua, tiga. Tak nak dah. Okey. So, yang jawab ni kebanyakannya dua, tiga. So, maksudnya dia join Quantum Meter sebab dia nak simpan emas. Kemudian, dia nak jana income dengan Quantum Meter. So, saya dah tahu dah siapa audiens saya. Okey. So, saya tak perlu kenalkan diri saya lebih banyak lah. Sebabnya kita nak fokus malam ni, kita nak fokus pada uh, penerangan serba sedikit tentang syarikat. Kedua, kita nak faham tentang produk.
Yang ketiga, kita nak tahu macam mana kita nak income tadi. Okey? Sebab saya dah melaluinya. Okey? Sebab saya daftar quantum meter ni April 2022. So kalau April 2024 ni saya dah 2 tahun lah. Okey, jadi masa awal-awal saya daftar quantum meter ni, sebab utama kenapa saya daftar quantum meter adalah sebab yang nombor 3 tadi. Nampak tak? Mata saya duit je. Okey, jadi sebab utama saya daftar quantum meter adalah sebab saya nak income. Walaupun tadi dah kata saya ni pengusaha tadika kan. So, walaupun saya ada bisnes sendiri, ada apa semua, tapi saya tetap nak tambah income. Sebab kita ni banyak benda, kita ni banyak kehendak, kita ni banyak kemahuan. Jadi sebab saya suka travel, saya suka jalan. Jadi siapa-siapa suka berjalan ni, dia perlukan income lah. Sebabnya dia kena ada simpanan, dia kena income sebab travel ni perlu ada kos untuk flight dia, apa semua, penginapan apa semua kan. So keras belanja dia, so jadi kita kena keras bekerja. Okey. Sebab tu saya bila saya punya referral, dia ajak saya join, referral saya Didi Saadiah Abdul Razak, orang Melaka. Dia ajak saya join quantum meter ni sebab pun dia suggest kat saya income. So saya bila dia cakap boleh dapat income dengan simpanan emas, saya pun pelik sebab saya memang tak terlibat dengan, tak pernah pun menyimpan emas. Jadi orang kata bukan bidang saya lah emas ni. Tapi bila dia bagi saya link untuk saya nak dengar, saya tak tolak. Perkara pertama, kalau kita nak berjaya ni, jangan reject. Apa-apa saja yang orang suggestkan kat kita, jangan reject dulu. Okay? Kita mesti beri peluang kepada diri kita, dengar. Bukan rugi pun. Bukan kena bayar pun kalau dengar link macam ni kan, malam ni, tak ada kena bayar pun. Free je dengar. So kita just invest kita punya masa je. So sejam, katalah malam ni 1.5 jam. So 1.5 jam aja kita invest masa kita untuk dengar. Okay? Lepas tu saya dengar, macam menarik je. Lepas tu saya cari info dekat YouTube apa semualah tentang quantum meter. So bila saya dah yakin dengan quantum meter, saya terus daftar. Saya bagi tahu dengan saya WhatsApp dengan Didi Saadiah, saya kata, ambil sini link, akak nak daftar. So akak daftar, terus beli JE10 sebab akak nak jadi introducer. So introducer kan ada commission kan. So terus jadi introducer. Okay, so lepas jadi introducer, akak pun dah tak tidur malam. Aku memikirkan macam mana aku nak jadi dealer. Okay, sebab kita tadi fokus kepada income. Sebab introducer, dia punya commission sikit. So kalau dealer, commission dia banyak. So kita fokus lah nak banyak kan. So saya masuk kelas. So sebab tu kelas Zoom mengenai syarikat, mengenai produk, kita mesti masuk. Kita mesti join. Kalau kita tak faham, masuk tiap-tiap minggu. InsyaAllah kalau masuk tiap-tiap minggu konsisten, InsyaAllah you all akan faham, you all akan master. Tak percaya, you all buatlah. Ini baru start Januari 2024. Okay, katalah Januari baru first time masuk hari ni. Tak apa, minggu depan ada lagi. Huda ada datang minggu. Yang risau. So, Huda sentiasa ada. Okay? Jadi, malam ni saya akan mulakan dengan penerangan tentang syarikat lah. So, saya akan sentuh serba sedikit je. Sebab saya rasa quantum meter ni tengah viral sekarang. So, semua orang dah beri perhatian kepada quantum meter. Kalau sebelum ni orang tak tahu pun quantum meter, tapi disebabkan viral, heboh sana sini, jadi orang pun ambil tahu apa itu quantum meter. So kita orang kata serengkas-ringkasnya kita akan terangkan. Okay. Bagi saya perkara, sebab saya pun memang bukan bidang saya emas ni sebenarnya.
Jadi macam mana kita nak, orang kata apa? Macam kita nak tentukan, macam kita nak yakinlah dengan sesebuah syarikat. Sebab syarikat jual beli emas kat Malaysia ni banyak tau. Macam-macam nama. Okey, termasuklah quantum metal. Okey, jadi macam mana kita nak yakin dengan quantum metal? Okey, pertama sekali kan, uh, tengok kepada slide ni lah. Okey. Kalau profil syarikat nampak tak? Okey, Nampak. Kalau profil syarikat ni sebenarnya sebagai ahli quantum metal, terutamanya tim grup TGC, saya suggestkan you all beli buku ni. Okey? Kalau you all tim yang berdaftar di bawah grup TGC, The Gold Club, bawah Dr. Wida, kalau you all tak beli buku ni, memanglah mengarut you all. Semua orang mesti ada satu. Ini macam orang kata apa? Kitab dia. So tak payah rujuk slide. You all buka ni je. Sudah memadai untuk dapat semua maklumat tentang syarikat. Okay? So semua orang wajib ada buku ni. Tak mahal pun. Aku dah menjual dah budak-budak. Buku ni hanya RM20 je. Beli RM20, you akan dapat income RM20,000 sebulan. Bayangkan. So dia punya modal RM20 je. Okay. So tengok profil syarikat. Quantum Metal ni bukan syarikat baru. Dia telah ditubuhkan tahun 2012. 2012 dah lama dah. Bukan syarikat Cak Ayam yang baru nak buka semua tu, bukan. Okay. So dia dah lama. Okay. So yang menyebabkan saya yakin dengan quantum meter ni bukan sebab dia ditubuhkan tahun 2012 dah. Okay. Jap So inilah orang kata founder quantum meter, Datuk Lim Kong Soon. So Datuk Lim Kong Soon ni mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang emas. Okay. 20 tahun bidang emas tau. Saya baru 2 tahun. Jadi Datuk Lim ni tanyalah apa sahaja berkaitan emas, memang di hujung jari dia je. Okay. So saya yang baru 2 tahun ni memang jauh lah bab emas ni. Tapi terima kasih kepada Datuk Lim kerana orang kata kebijaksanaan dia telah mewujudkan syarikat quantum meter dan fasiliti yang QM orang kata sediakan untuk kita ni sangatlah bagus. Okay. Yang ni adalah board of director quantum meter. So semua hebat-hebat lah. Okay. Sekejap, lambat pula dia pergi. Okay. So, perkara pertama yang menyebabkan saya, orang kata apa, yakin dengan quantum meter adalah, so kita tengok kat sini. Tapi dekat slide ni dia tak tunjuk lah surat amla tu. Okay, so quantum meter adalah satu institusi pelapor yang orang kata melaporkan aktiviti dia kepada AMLA. So kan isu yang hebat baru-baru ni, kenapa quantum meter tak berdaftar dengan bank negara lah, itulah inilah. So saya harap ahli-ahli quantum meter faham bahawa quantum meter ni bukan bank. Okay, bukan tabung haji, bukan ASB. So dia tak perlulah berdaftar dengan bank negara. Dia berdaftar dengan SSM sahaja. Okay, sebab dia adalah syarikat. Okay, jadi kenapa AMLA ni penting? Okay, siapa bila tahu je tentang quantum meter ni, reporting institution AMLA, dia Google tak? Apakah hukuman kalau sabit kesalahan AMLA ni? Siapa tahu? Okey, dia bukan main-main tau. AMLA ni dia punya hukuman sangat berat. Okey, kalau dijatuhkan hukuman boleh penjara sehingga 15 tahun. Bukan senang tau. Jadi, AMLA ni adalah sangat penting. So, kita yakinlah quantum meter ni satu syarikat yang bukan scam. Sebab dia melaporkan kepada AMLA. Ini satu bukti bahawa kita yakin dengan quantum meter.
Okey. So patuh syariah ni dalam negara, luar negara ada sijil patuh syariah quantum metal. So patuh syariah ni siapa yang beri? Okey, patuh syariah ni bukan syarikat yang biasa-biasa, yang bukan kita je, yang kita ni memang tak ada ilmu mengenai patuh syariah ke apa ke. Jadi ada badan yang pakar yang orang kata beri sijil patuh syariah tu kepada produk-produk quantum metal. So janganlah kita mempertikaikan quantum metal ni ya ke patuh syariah, ya ke apa ke. Sebab kalau kita pertikaikan, maksudnya kita orang kata kepakaran diorang ni. Okey? Kalau dalam negara, kalau luar negara semua ada. Jangan risau. So rajin je baca buku ni. Rajin je. Kalau malas menuntut ilmu memang susah lah. Okey? So Tawafuk Consultancy inilah yang beri sijil patuh syariah kepada produk quantum metal. So kalau you ragu-ragu, pergilah telefon Tawafuk Consultancy ni. Yang ni dia punya sijil Okey, ni antarabangsa. Antarabangsa pun ada. Bukan sahaja dalam Malaysia tapi luar negara pun ada. So kita tadi bab amla satu sijil patuh syariah. Yang ketiga, yang ketiga yang menyebabkan saya yakin dengan quantum metal adalah rakan niaga quantum metal. Okey, so rakan niaga quantum metal ni bukannya bukannya syarikat-syarikat biasa. Okey, so tengok Bank Muamalat, Alliance Bank, Afin Bank, apa ni? Angkasa. So kalau macam bank sebelum dia melantik quantum metal ni jadi pembekal emas dekat bank dia, dia akan adakan semakan lah, buatkan penelitian lah, penilaian lah. Bukan senang bukan macam saya ni buka syarikat, pergi SSM, saya buka syarikat, lepas tu saya pergi bank, saya apply untuk bekal ke emas. Memang tak layan lah. Tapi dengan orang kata orang kata apa, kukuhnya syarikat quantum metal, sebab itulah bank-bank ni mempercayai quantum metal. Sebab quantum metal adalah pengedar utama emas first mint. So bukan kaleng-kaleng tau syarikat quantum metal ni. So kalau bank pun percaya dengan quantum metal, kenapa kita pula nak ragu-ragu dengan quantum metal? So bagi saya tiga bukti tu dah cukup untuk meyakinkan kita bahawa kita berada dalam syarikat yang betul, syarikat yang tepat untuk kita nak buat orang kata untuk kita nak buat simpanan, untuk kita nak buat gandakan kita punya duit. So kita dah jumpa dah satu syarikat yang tepat untuk kita. Okay. So inilah surat-surat menyuratnya. Okay, so emas kita, emas yang kita beli, emas yang kita simpan, disimpan di Bring Singapore. Okay. So syarikat Bring ni bukanlah syarikat, sama jugalah, bukanlah syarikat yang baru, bukanlah syarikat yang baru buat. Okay. So dia dah lama. So ada 162 tahun. Umur kita pun belum, 60 pun belum. Okay. Dia lagi lama. Okey, dia bukan buat operasi di Singapura saja, dia buat operasi di 53 buah negara. So dia punya orang kata apa? Memang sudah kukuh. Okey. Okay, so okey. So sekarang ni saya nak fokus kepada produk sebab buku apa? Okey, 925. Okey, so sekarang ni saya nak fokus kepada produk sebab saya nak you all semua faham ketiga-tiga produk quantum metal. Kalau kita faham produk, kita dah yakin lah dengan syarikat tadi, orang kata apa pun, hujan ke, ribut ke, taufan ke, kita tetap berada di belakang quantum metal. Sebab kita dah yakin lah dengan quantum metal tadi kan, dengan beberapa kriteria tadi kan. Okay, so bab syarikat kita dah letak tepi sebab kita dah yakin dah. Okay, sekarang ni yang kedua adalah bab produk.
Okay, so quantum meter ni ada 3 produk. So, ada GSA. Okay, GSA tu apa? Gold Storage Account. So, dia adalah simpanan emas. Simpanan emas ni serendah RM10. Okey, sekarang ni bank pun dah follow dah quantum meter tau. So banyak bank dah tawarkan pembelian emas serendah RM10 ni. So semua dah ikut quantum meter kan. So serendah RM10 dah boleh menyimpan. Okey, kalau dulu kan nak beli emas ni kena 1 gram. Okay. 1 gram walaupun dulu 1 gram 100 lebih. Tapi bagi saya lah. Bagi saya masih tak dapat nak daripada gaji tu. Saya nak ambil sikit 1 gram buat simpan pun saya tak mampu. Walaupun saya masa dulu saya government servant. Okay. Saya masa tu gaji adalah 3-4 ribu. Tapi masih juga saya tak boleh simpan walaupun 1 gram. Sedih kan saya. Jadi, bila saya diperkenalkan dengan quantum meter, boleh simpan serendah RM10, saya pun, ya betul. Ya betul boleh simpan RM10. Betul ke? Itulah yang saya jumpa. Di mana-mana saja bila saya terangkan tentang simpan emas serendah RM10, orang tak percaya. Macam mana saya tak percaya, macam tu juga bila kita explain dengan orang, orang tak percaya boleh simpan RM10. Okey? Tapi macam mana kita nak bagi yakin kepada diri kita dan juga kepada orang-orang sekeliling kita. Okey? So, pertama sekali bila kita dah daftar kita dah ada akaun quantum meter, first mestilah kita simpan RM10 dulu. Siapa yang dah daftar tapi belum lagi beli RM10 pun, malam ni beli. Okey? Sebabnya bila kita beli emas RM10 di quantum meter, kita beli tu bukan saja nak beli. Okey? Kita ada 2 makna. Bila kita beli emas RM10, kita ada 2 makna kat situ. Ada 2 maksud. Pertama, kita nak buat simpanan. Sebab tadi semua orang pilih nombor 2 dan nombor 3 kan? Dia nak simpan emas, kemudian dia nak income. Okey, so sebab itulah bila kita simpan RM10, bila kita daftar je, terus beli RM10, ada 2 maksud kat situ. Pertama, untuk simpanan kita secara peribadi. Yang kedua, bila kita simpan, kita akan ada sijil. Saya tak tahulah kalau orang beli, kemudian dia tak tengok sijil RM10 tu. Kalau tak pernah tengok sijil tu, tak pernah screenshot sijil tu, so lepas ni screenshot sijil beli RM10 tu, kan, ada makna dia. Makna yang kedua adalah screenshot RM10 tu, kemudian share dekat WhatsApp status. Okay, share dekat WhatsApp status dan beli RM10. Okay, tapi tutup lah. IC ke apa ke, tutup. Tapi mesti tunjuk nama kita dengan tarikh tu kena tunjuk. Dan amount RM10 tu kena tunjuk. Okey, kenapa kita nak kena tunjuk? Sebab kita nak bagi yakin dekat orang yang melihat kita punya WhatsApp status. Kalau ada Facebook, upload dekat Facebook. Okay? Sebab kita nak bagi orang yakin bahawa boleh simpan RM10. Selama ni orang tak yakin ya. Tapi kita kena buat dulu. Bila kita buat dulu, and then kita kongsi apa yang kita buat, itulah yang akan menjadikan kita tadi nombor 2 dan nombor 3. Okey. So apa lagi boleh buat dengan produk GSA ni selain daripada simpan? Apa lagi yang boleh kita buat dengan simpanan emas serendah RM10 tadi? Okey Okey, kita boleh kita punya simpanan emas 100%, 999. Bukan nombor panggilan yang tu ya. So emas kita memang 99,
9.9. Okey, so kita boleh keluarkan bila-bila masa saja. Okey, tapi janganlah hari ni beli RM10, besok nak keluar RM10. Sebab kita kena tahu bahawa simpanan emas ni adalah jangka panjang. Okey, so bukanlah duit kita yang kita nak keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Okey, so ini kita fokus untuk simpan. Katalah sehari simpan RM10. Besok RM10, hari ni RM10, lusa RM10, tulas RM10, RM10. So hari ni 30 hari bulan, maksudnya sudah 30 hari menyimpan RM10, RM10, RM10. Saya salute dengan Dr. Sabri tau, sebab saya follow dia kat Facebook. Kalau ada Dr. Sabri dalam ni, so saya ucapkan tahniah pada Dr. Sabri sebab dia memang hari-hari dia simpan RM10 dan dia share planner yang TGC dah keluarkan tu. Dia share, dia tulis RM10, RM10. Beli RM10 tu dengan harga berapa. Dia sangat konsisten. So itu barulah orang kata leader yang bagus sebab dia buat. Dia doktor kot, takkan simpan RM10 kan. Dia mesti boleh simpan lebih sebab dia doktor kan. Tapi dia nak tunjukkan kepada orang, kepada audien dia, kepada follower dia, kepada orang kata apa, friends dia dekat Facebook, bahawa dia simpan konsisten setiap hari RM10, RM10, RM10. So tanpa sedar, sekarang dah 30 hari. So dia dah ada hampir 1 gram emas dia. So saya pun ucapkan tahniah juga kepada tim saya lah. Tim saya tu memang rajin. Dia orang ni memang rajin upload, memang rajin menyimpan. So dia orang hari-hari akan share RM10, RM10, RM10. Padahal dia orang ni suri rumah tau. Bukan bekerja pun. Suri rumah tangga. Tapi dia orang manfaatkan RM10 tu. Kalau nak simpan RM100, dia orang tak mampu sebab dia orang tak kerja. Tapi bila RM10 memang sangat membantu. Okey. So pengeluaran bila-bila masa ni maksudnya bila kita dah simpan dalam jangka masa yang lama, kemudian kita nak pakai duit. So kita boleh keluarkan. Keluarkan sama ada kita jual, QM buy, ataupun kita request convert. Ada dua pilihan kita. Kalau kita jual, maksudnya emas kita dah tak ada, tapi kita boleh dapat duit total nilai yang ada. Kalau kita request GC, maksudnya kita dapat 91% daripada nilai emas yang ada dalam akaun kita. Okay, so boleh ke tinggalkan amount kosong? Maksudnya tinggal kosong dekat akaun GSA kita? Boleh. So tak perlulah nak tinggalkan 1 gram ke, nak tinggalkan RM100 ke, tak ada. Boleh tinggalkan sehingga kosong. Saya dah cuba tau. So, sangatlah orang kata baiknya moderator, tak perlu nak tinggalkan 100 ke 1 gram ke, boleh keluar habis kosong. Okey. Kemudian kita beli emas ikut harga semasa. Okay, kalau sebab harga emas kan sentiasa berubah-ubah. Kejap dia naik, kejap dia turun, naik, kejap turun. So kita beli tu adalah berdasarkan harga emas semasa masa kita tekan tu. So tak adalah lock besok ke, lock tengah malam ke, tak ada. Dia kita beli pada harga yang kita tekan masa tu. Okay? Okay. So satu lagi tentang produk GSA ni yang saya suka adalah contoh kalau kita simpan RM1,000, kalau kita katalah ujung tahun hari tu dapat bonus. Okay, so ada RM1,000. So kita ada RM1,000 tapi kita fikir macam mana ni nak buat apa ni? RM1,000 ni nak simpan kat bank ke nak beli emas? Okay, sebab duit bonus kan. Selalunya kita ada duit lebihan. Maksudnya kita nak beli gelang ke kan, cincin ke, itu yang bermain dalam fikiran kita bila kita dapat extra money. Okay. So contoh kalau kita simpan RM1,000 tadi dalam bank. Okay. So RM1,000 kita simpan ni Januari.
Kita biar sampai Disember. So duit kita dalam bank tetap RM1,000. Sebab nilai dia tak bertambah. Okey. Tapi kalau RM1,000 tu kita simpan dekat emas. Kita beli GSA. Okey. So kita beli GSA. Kalau RM1,000 tu tinggal dalam 900 apa? 960 lah contoh 960. Okey, tapi kenaikan harga emas, katalah sekarang bulan Januari harga emas 65. Okay, 65. Biasanya kenaikan emas satu tahun ni 10%, 15%, 20%. So, kenaikan harga emas akan menyebabkan nilai emas kita pun meningkat. So, daripada 1,000 boleh bertambah jadi 1,100, 1,200. Nampak tak? So, dia ada pertambahan. Walaupun gramnya sama. Dia tak sama macam kita simpan duit. So, kalau ada RM1,000 tu, kalau pilih antara dua, simpanlah emas. So, kalau rasa 1,000 tu memang nak simpan saja, so simpanlah di GSA. Tapi, kalau RM1,000 tadi, alamak nak pakailah, kan? Saya nak pakailah sebab saya nak beli something. Kan? So, kita gunakan produk yang kedua pula. So, produk yang kedua ni, dia beri peluang kepada kita, kita nak simpan emas, tapi dalam masa yang sama, kita nak duit juga. So, tadi dapat bonus RM1,000 kan? Jadi, nak emas, nak duit. So, semua nak kan? Jadi, kita beli emas GSA, and then kita terus convert. So, convert 85%, duit dia masuk ke dalam akaun bank kita. Okay, so emas pun ada, duit pun ada. So ini adalah cara kedua, fasiliti yang Quantum Metal sediakan untuk kita. Terpulanglah kepada kita duit tadi RM1,000 tadi, sama ada kita tak nak guna langsung, kita simpanlah GSA. Tapi kalau kita nak guna duit tu, so kita buat cara yang kedua, Gold Convert Account. Okay, so apa kelebihan Gold Convert Account ni? Okay, so Gold Convert Account ni, dia kalau orang yang senang faham, dia senang fahamnya kita kata Al-Rahnu lah. Tu kalau cakap Al-Rahnu ke pajak ke, orang cepat je orang faham kan. Tapi dia sangat berbeza dengan Al-Rahnu dengan pajak dekat luar sana. So perbezaan dia yang paling ketara adalah upah simpan dia sangat rendah, 3.5% setahun. Okay, kalau kedai pajak dekat luar, sebulan 2%. Okay, bayangkan kalau setahun, 24%. Okay. Dan kita boleh keluarkan bila-bila masa jugalah. So, kita boleh terminate GCA tu. Okay. Kemudian, kelulusan segera. Okay, kalaulah kita ni CITOS ke apa ke, so tak perlu. Kalau kita nak pinjam, kalau kita nak buat pinjaman, kena isi borang lah, kena tunggu semakan lah, kena tunggu seminggu lah, kena tunggu sebulan lah. Ni tak ada. Kalau kita buat Gold Convert Account ni, terus je, kalau kita buat hari ni, besok dah dapat duit ni. So, sangatlah bagus. Okey. Kemudian, GCA ni tak ada tempoh masa untuk nak tebus. Okey. Kalau kita Rahnu ke, pajak ke, dia ada tempoh. Okay, saya ni ada pengalaman pergi pajak emas tau. Sekali seumur hidup saya pergi. Saya pergi pajak tu, saya takut tau sebab saya tak pernah pergi. Tapi pengalaman kan. Jadi saya pergi tu, lepas tu dia akan nilai ke emas kita tu. Okay, so dia akan nilai ke emas kita tu. Okay, katalah emas yang saya bawa tu harga dia 7,000. Okay, so 7,000 tu, dia tak akan bagi kita 100%. Sama juga macam Quantum Metal. Tapi dia bagi maksimum 70 ke 80% je. Dia tak macam Quantum Metal, dia bagi 85%.
Tak ada kurang, tak ada lebih. 85%. So dia bagi tinggi lah. So kita dapat pembiayaan semula 85%. Okey. Kemudian charge dia yang upah simpan tadi, quantum metal charge kita based on 85% tu. Okay, 85% tu maksudnya 800.5. So 3.5% daripada 800.5. Tapi kalau dekat kedai pajak, dia charge kita 2% sebulan daripada nilai emas tadi. Okay, kalau nilai emas 1,000, dia charge daripada 1,000. So lagi tinggi tau. Kalau macam kita kat quantum meter 3.5% daripada 800.5. Kalau kat luar 2% sebulan daripada nilai emas tadi 1,000. So sangat tinggi lah bagi saya. So bila hadirnya, bila dah saya faham je tentang gold convert account ni, ya Allah, saya kata sangatlah bagus. Sebabnya macam saya sebab Huda kata, dah bagi tahu awal tadi, saya ni pengusaha tadika. So pengusaha tadika ni kita ada komitmen setiap bulan. Tak kisahlah syarikat apa-apa pun, bisnes apa-apa pun, kita memang ada komitmen setiap bulan yang kita kena bayar. Kan? Walaupun tak buat bisnes pun, kita bekerja pun, kita ada komitmen setiap bulan kita kena bayar. Kan? Kalau kita sendiri, kalau kita bekerja, kita nak kena bayar rumah, bayar kereta, komitmen lah tu. Kalau macam syarikat, kita ada komitmen, kita bayar sewa, kita bayar gaji staff, KWSP, so utility semua kan, banyak kan. Jadi, sejak saya berjumpa dengan Quantum Meter, sejak saya mengenali, memahami Gold Convert Account ni, so saya setiap bulan memang saya akan convert dulu komitmen tadika saya sebelum saya bayar gaji-gaji cikgu-cikgu tadika. Sebelum saya bayar segala expenses. Sebabnya sebelum ni, sebab saya baru 2 tahun kan. So maksudnya saya ada tadika dah 10 tahun. So 8 tahun sebelum ni, komitmen saya hangus macam tu je. So bila saya dah jumpa quantum metal, saya rasa ya Allah ruginya sebelum ni. Tapi itulah, kita tak boleh menyesali benda yang dah lepas kan. Jadi sejak saya jumpa quantum metal, saya tiap-tiap bulan memang saya konsisten buat GCA dengan komitmen saya. Okay, so sehingga hari ini saya dah mengumpul emas di holding inventory 700 gram. So saya misi saya nak completekan 1 kilo tu lah. Okay, jadi kalau kita bekerja ataupun kita ada syarikat ke, kita ada komitmen ke nak buat renovate ke, kita nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, so duit-duit tu sebelum kita bayar kepada agensi ke, kepada siapa ke, convertkan dulu supaya kita dapat benefit dia selepas orang kata apa, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun macam tu. So kita boleh gunakan balik emas yang kita convert tu pergi umrah balik semula. Okay, so cara macam nak kira, so malam masuk kelas lah dengan Didi Ilah. So Didi Ilah akan ajar macam mana nak kira pula keuntungan daripada gold convert account ni. Okay, so faham tak orang kata GCA ni? Okay, so kita beralih pula kepada produk quantum meter yang ketiga. So yang ni produk yang paling orang kata terbabung. Okay, kalau GCA, kalau GSA tadi nasi lemak, telur mata. Okay, kemudian GCA ni nasi lemak sambal kerang. Dia punya orang kata tingkatan dia punya kesedapan kan. Okay, kalau GAE ni ni nasi lemak ayam rempah. So kalau kita tak manfaatkan orang kata GAE ni untuk kita nak kata kita ada duit simpanan tapi kita tak manfaatkan GAE 10 ataupun GAE 5, so sangat rugilah. Okay, so kalau duit-duit bawah tilam, bawah bantal, duit-duit dalam kotak kasut ke, kan, duit-duit dalam apa, tong ke, kan, pergilah kira lepas ni, kira, kira
Okey, berapa? Okey, tengok-tengok 10,000 ada. Bawah tilam, bawah bantal, campur lagi dalam kotak kasut semua. Tengok-tengok ada 10,000. Yang duit yang kita kumpul memang tak pakai pun. Okey, jadi Amir kita beli JAE 10 untuk kita daripada 10,000 tu kita akan gandakan dia lagi menjadi orang kata bertambah-tambah lah. Okey. So macam mana kita nak tahu duit kita beli JAE 10 ni berganda. Okey, so tengok daripada ini slide ni lah. Okey, beli 100,000. So beli 100,000, Quantum Meter akan tambah beri kita pembiayaan 900,000 lagi. So total menjadikan kita ada 1 juta. Sama je, konsep dia sama macam kita beli rumah. Kalau kita beli rumah, harga rumah tu 1 juta. Okay. Kemudian kita pergi bank, kita kata, cik, saya nak buat pinjaman. Saya nak beli rumah harga 1 juta. So, kita tak perlu pun bayar dekat pemaju tu 1 juta. Sebab bank akan bagi kita pembiayaan sebanyak 90%. So, kita just bayar 10% dan kita dah boleh dapat rumah 1 juta. So, sama konsepnya dengan kita beli JAE 10. Okay. Kita beli 1 unit, yang ni 100,000. Okay. Contoh kalau kita beli 1 unit. 1 unit 250 USD. Okay, so Quantum Meter akan beri kita lagi 9 unit. Jadi total 10 unit. Okay, sekejap Okay. Okay, ni contoh kalau 1 unit Kalau 1 unit, ini average je lah 1,000. So sekarang ni dah lebih dah. Sebab ikut kita punya mata wang lah. Sekali 1 unit 1,000 lebih. Tapi kita katalah 1,000 Kalau kita beli 1,000 maksudnya 10 kali ganda kita dapat 10,000. Okay, so kita dapat pembiayaan sebanyak 9,000 lagi lah daripada Quantum Meter. Okay, so 3.5% profit rate. So dulu dia panggil management fee. Sekarang ni dia sudah tukar jadi profit rate 3.5% daripada 9,000. Okay. Sekiranya emas naik 20%. So 20% daripada 10,000 maksudnya kita untung RM2,000. Okey, RM2,000 tadi tolaklah kita punya management fee 315. So kita dapat untung RM1,685. Nampak tak? Okey, ini secara general sajalah. Okey, tapi ini kalau 10 unit. Ini kalau 100 unit. Okey. Okey, so ini kenapa kita nak tengok harga emas ni? Apa kaitannya dengan kita beli JAE? Okey, so kalau kita beli, kalau kita simpan GSA ke GCA ke, so kita tak kisah harga bila pun. So kita bila-bila je kita boleh beli GSA, kita boleh buat GCA. Tapi kalau kita nak beli GAE 10, kita kena tengok harga juga. Okay. So lagi rendah harga, lagi banyak gram yang kita dapat. Okay. Sebab kita bila gram banyak, maksudnya keuntungan kita lebih besar. Okey. So kita tengok prestasi emas dalam 20 tahun yang lepas. Okay, nampak tak? Dalam masa 20 tahun kenaikan emas sebanyak 607%. Berbanyaknya. Okey, kalau 607 bahagi 20. Maksudnya setahun kenaikan emas 30.35%. Banyak tu. Tadi saya cakap 10% je kan. Itu saya bagi orang kata tak adalah orang kata kita beri harapan.
kita bagi rendah je 10% kenaikan. Padahal kalau ikut sejarahnya 20 tahun lepas kenaikan 30% setahun. Okey? Purata jadi kita tak rugi beli emas. Okey, kalau kita ada duit yang tadi kita sorok-sorok bawa tilam, bantal apa semua tadi, kita tak rugi pun beli emas. Sebabnya harga emas naik. Naik dan naik dan naik. So kita nak untung lebih banyak, belilah JI 10. Sebabnya dia akan gandakan kita punya keuntungan sebanyak 10 kali. Okay, ya? Tengok ini dalam tahun 22 hingga 23. So dalam masa setahun Okey. Saya nak bagi kira tapi saya nak tunjuk ni dulu. Nanti saya nak kira kalau satu unit you all beli berapa you all boleh dapat. Okey. So yang ni saya nak tunjuk dulu. Okey. So kalau yang merah tu maksudnya kita beli. Okey. 25 September harga rendah masa tu 52. Okey, saya ada. Masa ni saya mengalami harga rendah ni. Saya beli masa ni 52 ni. Memang sekarang tak jumpa dah 52. 62 pun tak jumpa. So 52 je. Okey. Lepas tu 3 Oktober harga emas naik. Harga emas naik jual. So tengok 20% keuntungan. Jadi JA 10 ke JA 5 ke dia macam tu. Dia beli waktu harga rendah, harga tinggi kita jual. Okay, so first dah untung dah 20%. Okey, kemudian bulan 19 Oktober turun lagi. Okey. 52.4. Lepas tu 14 November naik balik emas. Naik balik emas jual. Masa ni keuntungan 60%. Nampak tak? Dah 60%. Banyaknya. Kemudian 20 November turun lagi. 55. Kemudian 31 Januari naik 62.79. So dalam masa 1 tahun ada berapa kali boleh jual? Ada 4 kali. Ada 4 kali. So kalau katalah satu unit kita beli, kita untung RM200. Okay, satu unit kita untung RM200. Ini minimum saya bagi Kalau 4 kali kita dah ada RM800 daripada satu unit tadi. Satu unit berapa? Katalah campur dengan profit rate 1,500. Kan? Daripada modal 1,500 tadi, kita boleh untung RM800. Tapi kalau kita simpan dekat tempat lain okay? Kita simpan 1,500, agaknya dapat tak 800 hujung tahun. Kalau dapat 5%, berapa? Kiralah sendiri. Kalau 5% daripada 1,500 dapat berapa? So siapa boleh kira? So jadi kita dah ada tempat yang menguntungkan kan? Itu kalau satu unit tau. Bayangkan kalau kita ada 10,000 tadi, yang kita simpan-simpan tadi, ada 10,000 and then kita beli JA 10, kita akan dapat dalam 6 unit. Okay, 6 unit. Okay, tadi kita bagi tahu satu unit katalah untung RM200. Kalau 6 unit 1,200. Kalau 1,200 kita darabkan dengan 4 kali kenaikan. Okey, berapa? 1,200 darab dengan 4. So, 4,800. So 10,000 kita untung 4,800. Sebab based on kenaikan harga emas. Mungkin dapat lagi lebih. Okay, sebab tu tadi sebab waktu bulan awal-awal Disember harga emas naik paling tinggi, ramai yang dapat keuntungan satu unit tu 600, 700. Yang ni sebab harga emas naik memang tinggi sangat. So dapat 600, 700. So bayangkan satu unit je dapat 500, 600. Kalau dia beli 10,000 tu dapat 6 unit. So kalau 6 kali 5, 3,000 dia punya keuntungan. So itu sekali. Kalau 4 kali, so memang superb lah produk JA 10 ni. Kalau kita ada duit
simpanan. So kalau tengah fikir-fikir mana nak simpan, mana nak, orang kata apa, kita nak beranakkan lagi duit, bahasa senang faham, beranakkan lagi duit kita. So pilihlah GAE 10 ni. So insya-Allah beranak. Cuma kena kena tahulah macam mana kita nak kira keuntungan tu. Sebab tu kena rajin masuk kelas. Jangan, orang kata kalau belajar tu jangan tuang kelas. So kena ada ilmu untuk kita nak berjaya ni. Kita nak beranakkan duit kita pun kena ada ilmu. So jangan tiba-tiba je pandai. Tak ada. Tak ada tiba-tiba pandai. Saya ni dalam masa 2 tahun ni, setiap kali kelas Zoom memang saya masuk. Sesekali je lah tak masuk sebab ada hal. Tapi memang saya masuk. Walaupun benda yang sama sepanjang 2 tahun. Sebab setiap orang, setiap mentor, lain pengalaman dia. Lain benda yang dia share. Okey? Tak sama. Okey. So, ini temu bual lah. Okey. Ini testimoni Testimoni ni testimoni lama ni. 2021. Tapi semua sebab di quantum meter ni kita tak ada janjikan dividen berapa persen setahun. Contohnya belilah JE 10, nanti dapat dalam seminggu dapat 1,000. Itu bohong. Jangan beli. Jangan follow orang macam tu. Okey? Sebab di quantum meter ni tak ada, kita tak ada janjikan berapa you all dapat. Okay? Berapa you all dapat. Sebab semua orang berbeza keuntungan dia. Sebab berbeza waktu dia beli. Okay, macam saya beli harga lain, sudah beli harga lain, tentulah orang kata keuntungan pun berbeza. Jadi kena tengok kita beli berapa, and then waktu kita jual pun berapa. So masing-masing keuntungan dia berbeza. Kalau orang beli 1 unit lain untung dia, kalau orang beli 10 unit lain keuntungan dia. Okay. So kalau dekat produk GAE 10 ni, kalau orang tu ada banyak modal, memang dia memang untung banyak lah, untung gila. Untung gila. Okay, so ini adalah testimoni. Bayangkan beli 17,000, dapat 20,000. So keuntungan 3,000 dalam masa 27 hari, tak sampai sebulan. Sebabnya dia beli memang harga tengah rendah, and then lepas tu dalam masa tak habis sebulan harga emas dah naik. So dia bertuah lah sebab tak tunggu lama. So banyak. Okay. Okay, so sebab kita ada banyak segmen malam ni. Kita ada banyak segmen. Jadi segmen yang kedua ni, selepas kita dah tahu faham tentang syarikat, dah faham tentang produk. So kita nak beralih kepada yang nombor 3 tadi kan. Kita nak simpan, dah tahu dah. Kita nak simpan, nak untung tadi, kita dah tahu dah kita nak pilih produk yang mana. GSA ke, GCA ke, GAE. Kalau macam saya pilih ketiga-tiganya. Semua saya ada. Sebab saya tak nak lepaskan peluang. Bila harga emas, ketiga-tiga akaun ni untung. Okay? Jadi simpanlah di ketiga-tiga platform ni. Okay, untuk kita nak dapat lagi keuntungan dengan orang kata pendapatan unlimited pula dengan quantum metal. So kita kena ada satu lagi tambahan. Selain daripada kita dapat untung daripada emas yang kita simpan, so kita dapat komisen pula daripada kita share dengan kawan-kawan. So dia orang menyimpan, kita ajar dia macam mana nak daftar, ajar macam mana dia nak menyimpan GSA, GCA, GAE. So kita pun akan dapat pendapatan daripada simpanan. Okay. Okey, tapi sekejap. Okey, yang ni ladder to success lah. Saya nak sentuh sikit je Okey. Kenapa
Sebabnya bila kita nak jadi nak dapat income di quantum metal, dia tak boleh lah macam kita daftar hari ni terus nak dapat income. Tu tak adalah. Tak ada benda yang kita dapat dengan tiba-tiba. Okey, semua perkara yang kita buat, kerja ke apa ke, kita berniaga ke, dia ada proses dia. Okey, dia ada proses yang kita kena lalui. Walaupun saya ada duit 1 juta, okey, saya tak boleh tiba-tiba dia jadi merchant, tak boleh. Dia ada proses dia. Okey? Walaupun saya ada 1 juta, tak bolehlah hari ni saya beli 1 juta, besok saya jadi merchant, tak. Okey? So kena faham. Sebab kita bukan MLM yang letak-letak kaki-kaki sana, spare sana, spare sini, tu bukan. Okey? So Quantum Meter ni adalah satu affiliate program yang macam kita jual kereta, macam kita jual rumah. So based on commission. Okay? Sebab tu jangan ada satu pun mindset kalau you all nak berjaya, kalau you all nak berjaya di Quantum Meter ni, satu je saya nak beritahu. Jangan ada mindset dalam kepala ni, jangan ada pemikiran negatif dalam kepala ni. Aku simpan, nanti aku punya dealer dapat commission. Nanti aku punya dealer developer yang kaya. Okay. So kalau orang ada pemikiran macam tu, kau pergilah mana-mana memang tak ada. Memang tak berjaya. Serius saya cakap. Okay. So kalau ada mindset tu, tak boleh dengar yang ni. Sebabnya dekat Quantum Meter ni, kalau kita nak berjaya, nak dapat income, nak jadi merchant, so kita jangan fikir apa yang orang dapat. Kita kena fikir apa kita nak dapat. Kita usaha, insya-Allah awak akan orang kata makbulkan apa yang kita nak. So dekat Quantum Meter ni, dia punya sistem commission dia sangat adil. Kalau kita bawa kita punya new member, kita introducer, kita punya referral dealer. Okay, kalau new team tu, dia beli JI 10. Dia commission based on level kita. Okay, kita introducer. So bila kita punya team beli JI 10, kita dapat 2%. Sebab ikut level dia punya commission. Kita punya dealer dapat 5%. Jadi kalau kita nak juga commission 5%, jadilah dealer. Sebab tu, kenalah kita berusaha. Berusaha macam mana nak jadi dealer. Bukan kita kata, aku ni sekarang orang atas yang kaya. Tak. Sebab tak kaya. Sebab kalau dia tak berusaha pun, dia tak dapat apa pun. Okay? Dia paras tu je. Sebab kalau dia dealer, awak pun naik dealer, so dia tak dapat apa dah. So kalau nak make sure kita pun sama dapat dengan kita punya referral, make sure sama level dengan dia. Okay, kalau kita punya referral dealer, kita mesti jadi dealer. Kalau referral kita dealer developer, kita mesti jadi dealer developer. Baru kita dapat sama dengan dia. Kalau kita punya referral merchant, cepat jadi merchant. Okay? Okay, so kita ada dalam 25 minit lagi. Okay. Jadi macam mana nak mula? Pertama saya kata tadi, ubah mindset. Okay, sebab kalau nak jadi dealer, mindset dia mesti mindset yang positif. Kalau mindset negatif, memang tak boleh pergi. Okay, memang tak boleh pergi jauh lah. Jadi dealer boleh je, sebabnya you ada duit, daftarkan family, jadi dealer. Tapi setakat jadi dealer je. Lepas tu you tak ada income pun. Sebab saya punya team mostly separuh adalah suri rumah. Suri rumah, student yang bekerja ada. Separuh lagi. Tapi saya banyak bergerak dengan suri rumah. Kata Huda tadi,
saya ni aktif, orang kata bantu tim Suri Business. Saya panggil dia orang ni Suri Business. Okay. Sebab Suri Rumah tu macam tak kelas nama dia. Jadi kita nak bagi kelas sikit. Nama dia Suri Business. Okay, so dia orang ni Suri Rumah. Tapi macam mana saya develop Suri Rumah ni, jadi dealer yang ada income. Ada income 3-4 ribu sebulan. So kalau Suri Rumah ada income 4-5 ribu sebulan, tak payah keluar rumah, tak payah punch card, tak payah bersiap-siap, pakai baju kelawar sepanjang hari kat rumah, income dia 3-4 ribu. Kan? Siapa tak nak? So, saya dah buktikan bahawa Suri Rumah yang tak boleh keluar, yang ada kata apa, ada kekangan untuk nak keluar, tapi boleh berjaya di quantum meter. So tak ada, kata apa, tak ada gunakan duit sendiri pun untuk jadi dealer. Kalau orang yang ada duit, dia boleh gunakan, orang kata apa, duit dia untuk dia naik jadi dealer. Tapi suri rumah yang saya develop, dia orang tak ada duit. Dia orang naik dealer ni secara organik. Dia orang memang sangat berusaha. So saya nak semua orang pun macam tu. Okey, sebab bila dia naik secara organik, tim dia besar. Okey, kalau kita naik jadi dealer dengan minimum 5 orang kata tim tu, lepas tu tak ada income. Sebab kita nak jadi dealer yang ada income. Kalau kita jadi dealer lepas tu klik tak ada income. So no point lah tadi kita nak nombor 2 dan nombor 3. Sebab sekarang ni kita nak jadi dealer yang ada income. So apa caranya? Pertama memang kena ubah mindset lah. Kena ubah mindset. Sebabnya mindset tadi kena ubah. Yang kedua je mindset ilmu tu. Okey? Huda tiap-tiap malam ada. Tiap-tiap malam, tiap minggu memang ada je pukul 9 sampai pukul 10.30. 9, 10.30. 9, 10.30. Ingat Huda tak penat ke? Penat weh. Penat kan? Jadi, tapi Huda sentiasa beri ilmu untuk kita. Untuk kita nak tahu lebih lanjut tentang ilmu emas ni. Macam mana kita nak pilih. Nak GSA ke, nak BCA ke, nak GAE 10. So, kita kena tahu. Kita faham produk dulu. Kalau tak faham, kena tanya. Supaya kita tak, kata kita tak blur. Kita tak sesat. Okey, kemudian ubah rutin harian. Okey, kalau lah rutin harian kita asyik lah tengok TV, layan Korea 16 episod. Sekarang ni kena stop lah kalau kita nak berjaya. Sebab kalau layan Korea memang tak jadi kerja. Okay, sebab dia 16 episod, ada 18 episod memang tak ada kerja. So, kita ubah. Sebab kita nak duit kan, sebab kita nak income kan, sebab kita nak berjaya, kita kena ubah. Mungkin kalau nak tengok cerita Korea tu mungkin hari Sabtu Ahad. Bukanlah tak boleh langsung, tapi kita ubah. Sebab kita nak berjaya, kita nak ubah diri kita. Kita nak ubah keluarga kita. So kita kena ubah dulu. Kemudian kita ubah circle. Okey, kalau circle-circle yang positif tu negatif, so bye-bye. Kalau dekat Facebook kita punya friend tu memang suka meroyan lah, itulah, suka gosip lah, suka unfriend. Kita cari friend yang baru, yang positif. Okay? Okay, so so macam mana kita, kalau yang kita baru daftar, macam mana kita nak start kita dapat commission. Okay, so beli 1 unit JA10. Okay, so siapa yang dah daftar tapi belum lagi jadi introducer, cepat-cepat beli. Okay, 1 unit JA10 ataupun 3 unit JAE5. Tapi saya sangat syorkan beli JAE10. Kalau anda mampulah beli JAE10 sebab dia punya untung lebih tinggi. Okay. Saya ada satu orang yang dia ingat dia beli 1 JAE10 tu tak boleh jual.
Kalau jual maksudnya dia punya pangkat introducer akan turun. Saya kata tak. Beli dan jual lah. Bila harga emas tinggi, dapat keuntungan jual. So pangkat kita sebagai introducer takkan turun. Sebab dekat quantum meter tak ada turun-turun pangkat. Kita nak naik aja. Tak ada turun. Hujan je turun. Pangkat dekat quantum meter tak turun. Kalau dah introducer lepas tu senyap, tak ada buat apa, tetap sahaja introducer. Dia tak ada turun pergi ahli biasa, tak ada. Okay, so kalau kita introducer, komisen kita, kalau komisen kita, kalau beli GAE 10, kita dapat 2%. Kalau kita beli GAE 5, kita dapat 1.5%. Kalau kita beli GSA, kita dapat 0.5%. So ini kalau kita pangkat introducer. Inilah komisen-komisen yang kita boleh dapat. Okay, so sangat berbeza dengan dealer. Okay. Tengok, kalau dealer, dia punya komisen dapat 7%. Kalau introducer tadi 2%. So kalau 2% daripada 250 USD kan, sebab satu unit JE10 bersamaan dengan 250 USD. So 2% daripada 250 tu dapat dalam 5 dolar. Tapi kalau dealer, dia dapat 7%. 7% kalau dia beli tau, dia beli. Okay, 7%. 7% daripada 250 dolar dapat dalam 17.5 dolar. So sangat tinggi tau komisen untuk dealer. Ini kalau kita beli sendiri beli sendiri. Kita ada duit kita beli. Sebab ada orang tadi dia nak simpan saja kan. So dia kalau dia simpan saja, lepas jadi dealer dia nak simpan saja pun dia dapat komisen balik. So dia dapat income balik. Okay. So kalau pelanggan baru pula, katalah introducer kita, dia bawa team dia. Dia daftarkan new team. So new team ni beli JE 10. Satu unit. So introducer akan dapat 2%. So dia dapat 5 dolar. So dealer dapat 5%. 5% daripada 250 dolar dalam 12.5 dolar. So pembahagian dia adil. Ikut level masing-masing. Okey. So ini adalah perbezaan antara introducer dengan dealer. So ada beza tau. So sebab tu saya sangat galakkan kepada sesiapa saja yang daftar quantum metal, nak income, jadilah dealer. Minimum jadi dealer. Okey. Kenapa saya kata minimum jadi dealer? Sebabnya kita beli sendiri dapat komisen lebih banyak. So kita nak 2% ke kita nak 7%? So tentulah kita nak yang lebih banyak. Kan? Saya tak tahulah kalau orang tak suka yang banyak, dia suka yang sikit. Tu pelik lah tu. Kalau saya suka yang banyak lah. Memang sebab tu saya daftar je, saya beli satu unit JE 10 and then dalam masa 2 minggu saya jadi dealer. Sebab saya nak komisen 7%. Sebab saya kata tadi saya join quantum meter sebab nak income. Sebab tu saya cepat nak jadi dealer. Okay. So tapi cabaran dia bukan senang bukan sedang. Cabaran dia susah untuk nak jadi dealer kalau dia jadi dealer secara organik. Okay, so susah tu kalau kita tak ada usaha. Okay, tak ada usaha. Sebenarnya kalau kita berusaha, ada sahaja jalan yang Allah tunjukkan untuk kita. Cuma rezeki kita belum ada. Rezeki kita on the way, itu saja. Tapi kalau kita buat bersungguh-sungguh, insya-Allah kata dimakbulkan. Sebabnya saya melihat kesungguhan tim saya, sebab saya kata tadi tim saya tim suri rumah. Okey, tim suri rumah. Diorang ni bermula dengan kosong. Beli
Jadi introducer pun beli JE 5. Okey, so dia bermula dengan sangat sikit. Tapi sebab dia nampak peluang bila jadi dealer dia dapat income. Suri rumah dapat 500, dapat 1,000, sangat besar bagi mereka. Jadi kita bantu sebab kita ni niat kita kita nak add value kepada orang lain. Okey? Kenapa saya kata kita nak add value kepada orang lain? Sebabnya bila suri rumah bila kita bantu dia jadi dealer, kita bantu dia dapat income, so dia boleh bantu husband dia untuk perbelanjaan rumah, anak-anak, boleh macam-macam boleh buat. Okey? Sebabnya bila kita ada duit, sesebuah keluarga lah, sesebuah keluarga tu, duit ni main peranan penting. Okey, kalau kita lihatlah kadar perceraian dekat Malaysia ni banyaknya berpunca daripada tak cukup duit. So sebab tu kita kena orang kata apa, ada peluang yang Quantum Metal sediakan. Quantum Metal tak paksa pun. Quantum Metal tak pernah paksa pun siapa-siapa jadi ahli Quantum Metal wajib jadi dealer, tak ada. Quantum Metal cuma provide, cuma sediakan peluang. Terpulang kepada kita nak atau tidak. Kalau yang nak, buat. Kalau yang tak nak, tak payah. Simpan saja. Okay. So tengok commission. Ini commission dealer. 5,000, 8,000. Okay. Tapi kalau ikut pengalaman saya, okay, sebab saya ni saya punya team, tak adalah orang kata jerung-jerung. Tak ada team jerung. Yang beli J10 sampai 100,000, 800,000, 2 juta, tak ada. Sebab saya kata tadi, team saya team suri rumah. Jadi masa saya jadi dealer, saya punya income tak adalah 5,000 ke 8,000, tak ada. Saya punya income 1,000, 2,000, 3,000. Itu je. Tak banyak pun. Paling tinggi adalah kot 5,000, 6,000 macam tu. Itu paling tinggi lah. Okay. Tapi average memang 2,000, 3,000 je. Kalau jadi dealer. So saya rasa, tak boleh ni. Tak boleh, saya tak boleh berhenti setakat dealer saja. Saya mesti nak lebih lagi. Okay. So saya nak lebih lagi, apa saya buat? Saya kena jadi dealer developer. So dealer developer kita akan dapat lebih lagi income kita. Okey. Dah habis pula. Sekejap. Sekejap Mana pergi Okey, so kita nak jadi dealer developer sebab kita nak income lagi besar, lagi tinggi income kita. So bila kita dah jadi dealer, kita bantu pula kita punya team tadi. Okey, so katalah kita masa kita jadi dealer, kita ada team kita dalam 30 orang. Katalah 30 orang team kita masa kita jadi dealer. So bila kita jadi dealer, janganlah aku dah dealer dah, hantarlah orang lain. Tak boleh. Sebab kita misi kita tadi add value to other people. So kita bantu, kita guide pula kita punya team. Okay. Macam mana nak jadi dealer? Okay, nak jadi dealer macam ni, macam ni, macam ni. So apa nak kena buat? So kita kena bantu kita punya team. Kita guide dia. Macam mana kita punya referral guide kita jadi dealer, macam tu jugalah kita guide kita punya team untuk jadi dealer. Kita tak boleh lepas tangan. Sebab bila kita registerkan aja, kita ajak dia orang register bawah kita, dia adalah tanggungjawab kita. Okay? Kita kena jadi orang yang bertanggungjawab atas orang yang kita bawa. Jangan biarkan. Sebab setiap sen yang masuk dekat komisen kita, kita dipertanggungjawabkan. Jangan kita main lepas saja. Dia beli tapi kita tak guide dia.
Kalau kita dah bagi tahu dia tak nak, itu terpulang. Tapi kita kena bagi tahu dia, okey, gini, gini, gini. Kita kena at least, kita kena terang dia tentang produk. So, bagi dia faham 3 produk. Kemudian kita kena bagi tahu dia, okey, nak jadi dealer macam ni, macam ni, macam ni. So, dia pilihan dia. Dia nak ke dia tak nak itu terpulang. Tapi kita ada responsible kita bila orang tu daftar dengan kita, bawah kita, link kita. So, kita ada tanggungjawab kepada dia. Jangan biarkan. Sebab banyak tau saya banyak menerima orang yang tukar referral. Tukar referral maksudnya dia daftar kat mana-mana dah, saya pun tak tahu. Lepas tu dia kata, alah saya tak kenal saya punya referral, bayanglah tu. Macam mana boleh daftar dengan referral yang tak dikenali? Kan? Sebab saya ramai juga stranger yang daftar dengan saya. Ramai stranger. Tapi saya kenal dia sebab kita selalu berhubungan dengan dia. Kita selalu WhatsApp dia walaupun tak pernah jumpa. Kita jumpa hanya di alam maya saja. Dalam WhatsApp group je. Tapi kita tahu. Okey? Kita tak tinggalkan dia sebab itu tanggungjawab kita. So, macam mana kita jadi dealer developer? Kita develop 5 orang daripada tim kita tu jadi dealer. So, bila kita ada 5 orang dealer bawah kita, so kita akan dinaikkan pangkat lah menjadi dealer developer. Okey. So, dealer developer ni, dia sama je. Commission dia 7%. Cuma, dia dapat commission lebih. Sebab, dia dah ada 5 dealer bawah dia. So, bukan satu rumah, dia dapat 5 rumah. Sebab tu, dia punya income lebih banyak. Nampak tak? So, kalau kita dealer saja, kita dapat satu rumah je. Kita punya direct team, indirect team. Tapi bila kita jadi dealer developer, kita akan dapat 5 rumah. Commission daripada 5 rumah. Sebab tu commission dealer developer lebih banyak. So saya memang galakkan tim saya jadi dealer, kemudian mesti jadi dealer developer. Sebab commission dia sangat berbaloi. Okay. So tengok kalau new team dia dapat 7%. Okay, kalau daripada introducer dia dapat 5%. Kalau daripada dealer dia dapat 3.5%. Ini kalau dealer direct. Kalau dealer indirect dapat 2.5%. So, kita tengok berapa testimoni. Testimoni commission dealer developer. So, tengok ada 25,000, ada 27,000. Ada yang dapat lebih pun. Ada yang dapat 50, 40, 70. Based on siapa tim dia. Okay. Siapa tim dia. Kalau tim dia jenis yang memang kata sekali beli JE 10 tu beli 100,000, 500,000, sejuta, 2 juta, dia punya komisen memang tinggi lah. Kalau kita punya tim tu beli 1, 2, 1, 2, so kita punya komisen tak tinggi lah. Okay, so based on siapa di belakang kita, siapa bersama-sama dengan kita. Okay, so kalau tanya saya punya income dealer, Didi, paling tinggi saya dapat 18,000. So saya tak adalah tinggi-tinggi sangat. Sebab saya kata tadi, tim saya tim si rumah. So tak ada tinggi-tinggi, tak ada dapat 40,000. So 18,000. Tapi bagi saya 18,000 tu dah besar sangat dah. Okay, dah besar dah. Saya sangat bersyukur. Okay. So, ini adalah idaman semua orang. Orang yang daftar quantum meter jadi dealer, idaman dia adalah merchant. Sebenarnya bukan setakat merchant je, sebenarnya ada lagi. Ada apa? Merchant developer, ada senior merchant developer. Tapi kita tak payah fikir tinggi sangat. Kita fikir merchant je dulu. Okay? Kita fikir macam mana jadi merchant je dulu. Okay? So, kalau jadi merchant, kita kena ada 5 pula DD bawah kita. Ada 5 pula, 5 dealer tadi. 5 dealer tadi kita dah develop dia jadi, 5 dealer. Kita develop dia jadi DD pula. Kemudian kita ada
ada 25 direct dealer kita. So kita perlukan 30 orang sahaja. Ni 30 orang yang berkualiti lah. So 25 dealer dan 5 orang DD. So dalam proses untuk kita melahirkan DD, dalam proses kita nak melahirkan dealer, so kita sendiri mestilah kena rajin masuk kelas, kena rajin top up ilmu, kena rajin, kena tahu kira-kira, kena tahu tengok graf, sebab kita nak bimbing ramai orang bawah kita. So kalau kita sendiri tak tahu nak tengok harga emas, waktu bila nak beli, waktu bila nak jual pun kita tak boleh nak guide kita punya team. So macam mana kita nak pergi merchant. So susahlah. So sebagai seorang orang kata leader, so kita kena ada ilmu. So ilmu tu penting. Sebab ilmu tu bukan untuk kita saja, untuk kita punya team. Okay, sebab kita nak komisen yang dapat kat kita tu adalah komisen yang berkat. Sebab setiap sen yang masuk tu kita guide dia. Bukan kita biarkan dia. Jangan tak ada alasan sibuk. Okay, sibuk tu nombor keberapa entah. Tapi kita fikir tanggungjawab kita untuk guide kita punya team yang kita daftarkan bawah kita. Kita punya rangkaian. So senang je sebenarnya. Kita ada WhatsApp group. Kalau Dr. Vida ada 6 WhatsApp group. Masuk je dalam mana-mana. So info-info Dr. Vida dah masuk dalam tu. Kalau kita sibuk, team kita suruh dia masuk dalam group tu. Kedua, kalau kita sibuk tak sempat nak ajar, suruh dia masuk kelas Zoom macam sekarang. So kalau dia masih lagi tak faham, maksudnya dia yang tak manfaatkan peluang, yang tak menggunakan apa yang Dr. Vida provide lah. Sebab bagi saya Dr. Vida dah buat yang terbaik dah. Dah ada kelas Zoom, dah ada kelas fizikal, road tour setiap negeri. Apa lagi? Ada training session, semua ada. Kalau masih lagi tak faham, saya pun tak tahulah. Boleh PM tepi. Kan? So, kalau tak manfaatkan, sebenarnya tak ada siapa rugi. Yang rugi kita. Okay, so tengok pula commission merchant. So sebab tu semua orang mesti letak goal dia merchant. Road to merchant. Tak kisahlah merchant tu tahun bila. Lah 2 tahun ke, 3 tahun ke, 4 tahun ke. Tak kisah. Yang penting kita letak kita punya goal merchant. Road to merchant. Dan saya selalu letak road to merchant. Walaupun tak tahu bila dah merchantnya. Tapi kita orang kata niat yang baik-baik. Kata buat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, insya-Allah akan dapat. Okay, so tengok merchant Merchant dia punya commission double lah 14%. So dia double daripada DD dan dealer tadi. Okay, so tengok sebab tu kita kena aim jadi merchant. Okay, tengok income dia 400 lebih, ratus-ratus ribu tau. 445,000, 354,000. Tengok yang ni 738,000. Bayangkan dalam akaun kita tiba-tiba masuk 700,000. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa. Udah tiba-tiba udah dapat 738,000, macam mana dah? Pengsan. Okey, sebab benda ni tak mustahil tau. Quantum meter ni bukan janji kosong. Benda ni dah dibuktikan oleh Dr. Vida sendiri. Ini adalah komisen Dr. Vida. Okey, so Dr. Vida ni, dia kalau kita dah kenal dia daripada awal, Dr. Vida ni adalah seorang yang introvert. Bayangkan Dr. Vida seorang yang introvert, dia boleh bina rangkaian yang sangat besar. Kita ni yang pokpek. Tapi kalau kita tak menggunakan pokpek kita ni untuk mengajak orang menyimpan emas, so maksudnya kita banyak belajar lagi dengan Dr. Vida. Okey? Sebabnya bukan benda yang mustahil pun untuk dapat
income 700, ratus ribu lah. Maksudnya 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu bukan benda yang mustahil untuk kita capai. Cuma masa saja yang orang kata apa? Yang membezakan. Ada orang masa dia cepat. Ada orang masa dia lambat. Ada orang macam Dr. Vida berapa bulan je. Daripada Didi nak jadi merchant tu dalam 4 bulan je. So sangat singkat. Dalam masa 4 bulan dia jadi merchant. Macam saya tak tahu berapa lama. Tapi saya berusaha ke arah itu. So cepat ataupun lambat, itu Allah yang nak bagi rezeki cepat, cepatlah. Allah nak bagi rezeki lambat, lambat lagi. Tapi saya berusaha ke arah itu. So saya harap semua orang yang ada dalam Zoom malam ni, kalau yang introducer, please jadilah dealer. Jadilah dealer. Setiap kali harga emas turun, manfaatkan, bagi tahu tim, beli satu unit JE10 untuk dia jadi introducer. Okay. So kalau ada 30 orang tim kita, masing-masing beli satu unit JE10 masa harga rendah, satu hari pun dah boleh jadi dealer. So kita kena manfaatkan kita punya kata apa, kalau waktu harga emas rendah. So saya harap sekarang dah 10.30, so mengah-mengah habis. Jadi saya harap semua orang yang ada malam ni dah faham tentang produk, dah tahu dah nak pilih yang mana, kemudian aim lah untuk jadi dealer. Okay, sebabnya tak rugi jadi dealer. Memang tak rugi, sumpah tak rugi. Okay, jadi saya serahkan semula kepada Huda. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Oi, suka. Sedapnya tengok komisen merchant ni. 700 ribu lebih. Akak kalau dah dapat income macam ni, jangan lupa saya. Tak lupa. Suka Huda untuk kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya, inilah ruang ataupun peluang untuk kita memanfaatkan digital ataupun memanfaatkan media sosial kita, handphone kita, bil bulanan, bil telefon bulanan kita. Sebab apa? Digital ini memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk tukarkan kita punya hobi menjadi digital. Seperti mana Didi Nur Ashkin cakap tadi, Dr. Vida macam mana dia boleh naik sebagai merchant, bermula daripada orang biasa juga macam kita ni. Tetapi hobinya yang suka menulis membuatkan ramai yang datang untuk belajar bersama dengan dia, buat profit and then dapat juga keuntungan dan membina passive income. Dahsyat tuan-tuan dan perempuan. Jadi apa kata, jom kita sama-sama memanfaatkan fasiliti yang disediakan oleh QM ni untuk kita gandakan lagi aset kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, udah nak tahulah sebelum kita akhiri sesi pada malam ini, udah nak tahu siapa kat sini yang memang dia join sesi malam ini dan dia nak jadi consultant, nak bina passive income dekat sini. Ada tak? Siapa yang nak boleh komen nak tak? Nak tengok sikit. Ke malam ni masuk ni sebab nak tahu berkenaan dengan fasiliti sahaja. Tuan Adri nak. Patutlah. Tuan Adri, saya doakan Tuan Adri cepat-cepatlah boleh capai consultant. Buku pun dia dah siap order dah. Laju dia terus respon. Masya Allah. Ramainya yang nak ni. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, follow dapat-dapat sifu-sifu kita. Jaga adab kita. Dan semoga bila kita jaga adab ni, kita juga mudah faham